Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Kali ini kita akan belajar tentang standard kandungan 2.3 iaitu sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog. Untuk kali ini cikgu akan terangkan sifat kimia untuk siri homolog iaitu alkana. Untuk standard pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran pada hari ini, pelajar dapat menghuraikan sifat kimia siri homolog, iaitu kita akan fokus kepada siri homolog alkana. Untuk sifat kimia alkana, kita tahu bahawa alkana ini adalah hidrokarbon tepu, yang di mana dia ada ikatan kovalent tunggal antara karbon dengan karbon yang lain, ataupun antara karbon dengan hidrogen. Jadi ini menyebabkan alkana ini adalah tidak reaktif secara kimia. Kerana disebabkan oleh adanya ikatan karbon-karbon tadi dan karbon hidrogen, iaitu kita ada ikatan tunggal, single bond di sini yang kuat dalam molekul alkana tersebut, di mana dia memerlukan tenaga yang banyak untuk kita putuskan. Jadi untuk sifat kimia alkana, ada dua sebenarnya. Untuk sifat kimia alkana ada dua jenis tindak balas yang cikgu akan terangkan pada hari ini. Yang pertama adalah tindak balas pembakaran dan yang kedua adalah tindak balas penukar gantian. Kita akan lihat satu persatu dan cikgu akan bersama-sama terangkan juga latihan modul. Ini adalah tindak balas pembakaran. Yang pertama tadi, kita ada dua tindak balas untuk menunjukkan sifat kimia alkana. Untuk yang pertama, iaitu tindak balas pembakaran. Ini adalah persamaan am untuk tindak balas pembakaran. Di mana kita tahu bahawa formula am untuk alkana adalah CnH2n tambah 2. Kemudian untuk tindak balas pembakaran, dia mestilah bertindak balas dengan oksigen. Bila adanya pembakaran bermaksud adanya oksigen. Jadi hasilnya ialah akan dapat karbon dioksida, gas karbon dioksida dan juga air. Walau bagaimanapun, ada dua jenis tindak balas. Yang pertama, tindak balas lengkap. Tindak balas lengkap ni apabila alkana dia terbakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Maknanya oksigen tu cukup dan berlebihan. Dan jika pembakaran itu lengkap pelajar, hasilnya adalah seperti mana dalam persamaan am tadi. Akan dapat gas karbon dioksida dan juga air. Kita ambil satu contoh lah. Contohnya kita ambil metana. Kita tahu metana adalah ahli pertama dalam alkana. Iaitu CH4. Ini formulanya C1 gantikan N dengan 1. So ini 2 tambah 2 adalah 4. So dapat CH4. Tambah dengan oksigen. Cikgu tunjukkan dulu bagaimanakah persamaan kimia ditulis untuk tindak balas pembakaran yang lengkap. Jadi pelajar tuliskan dulu formula am untuk metana. Tambahkan dengan oksigen. Jika dia pembakaran lengkap, jadi hasilnya mestilah akan dapat karbon dioksida dan juga air. Untuk tindak balas ini, persamaan kimia ini perlulah diseimbangkan. Bagaimana nak seimbangkan persamaan tindak balas pembakaran ini? Ada caranya pelajar. Kita perlu seimbangkan mengikut bilangan atom untuk dalam setiap molekul. Kita bermula dengan karbon, hidrogen dan diikuti dengan oksigen. Seimbangkan sebelah kiri, iaitu left, dan sebelah kanan, right. Mari kita lihat satu persatu. Contohnya di sini kita ada karbon, kita ada hidrogen dan juga kita ada oksigen. Jadi kita tengok yang pertama. Karbon ada berapa? Karbon ada satu sebelah kiri. Boleh tuliskan satu. Sebelah kanan pun ada satu. Dah balance untuk karbon. Kemudian kita akan lihat kepada jumlah atom atau bilangan atom untuk hidrogen. Ada berapa? Sebelah kiri ada 4. Tuliskan 4. Dan sebelah kanan ada 2. Jadi bila ada 2, sini ada 4, kita nak seimbangkan mestilah bagi dia sama.
So, letak perkali ataupun nombor di depan hidrogen. Jadi, pelajar akan dapat hidrogen sebelah kanan adalah 4. So, di sini dah balance kita dapat 4. Okey, 4 kanan, 4 kiri. Okey, next. Barulah akhir sekali lihat kepada oksigen. Okey, sebelah sini ada 2. Okey, ada 2, tuliskan. Okey, sebelah sini pula ada berapa? Okey, kita totalkan pelajar. Yang ni ada 2. Okey, tambah dengan, okey, yang ni 2 darab dengan 1 oksigen. So, 2 tambah 2 adalah berapa? 4. Okey, jadi kita ada 2 dan 4. Jadi, untuk seimbangkan, mestilah yang ini darab dengan 2. Jadi, kita akan letak 2 di depan oksigen. Jadi, persamaan ini telah seimbang. Sini jadi 4. Jadi, dapatlah persamaan seperti yang dalam kotak biru ni pelajar. Itu adalah cara untuk seimbangkan persamaan ini. Persamaan untuk pembakaran. Okey. Seterusnya, okey, tadi jika pembakaran lengkap, okey, jika pembakaran lengkap, hasil mestilah karbon dioksida dan air. Tetapi apa jadi kalau pembakaran itu tidak lengkap? Okey, kita masih lagi guna pakai contoh yang sama, metana. Okay, apa yang berlaku? Jika pembakaran contohnya alkana iaitu metana ini dalam oksigen yang kurang atau tidak mencukupi. Itu kita kata pembakaran yang tidak lengkap. Maknanya oksigen itu adalah kurang ataupun pembakaran tidak lengkap. Okey, jadi akan ada dua hasil. Okey, sama ada dia akan menghasilkan karbon dan air ataupun karbon monoksida. Kita tahu karbon monoksida adalah beracun ya, dan air. So, ada dua persamaan yang mungkin akan dapat di sini. Okay, di sini untuk karbon ni adalah dalam bentuk jelaga lah. Dalam bentuk jelaga atau asap yang berwarna hitam. Kita kata kat sini kalau pembakaran berlaku, contohnya dalam gambar ni, okay, kita ada api, api yang terbakar dan asap ini kita panggil jelaga. Itulah karbon yang terhasil. Okay, jadi ada dua persamaan. Okay, yang pertama, pembakaran yang tidak lengkap boleh menghasilkan karbon pelajar. Okey, jadi pelajar boleh tuliskanlah metana tadi bertindak balas dengan oksigen. Pelajar akan dapat karbon. Tadi jelaga karbon ni adalah jelaga dan juga air. Okey, seperti tadi seimbangkan mengikut bilangan atom karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, untuk oksigen kita boleh gunakan pecahan nanti. Okay, kita akan lihat nanti latihan. Okey, contoh di sini karbon ada 1. Okey, sebelah kanan ada 1. Okey, dah balance. Okey, sebelah kiri ada 4. Okey, sebelah kanan asalnya ada 2 yang pelajar. Jadi kita letakkan 2 di depan. So, hidrogen akan jadi 4 sebelah kanan dan 4 sebelah kiri. Kemudian, okey, untuk oksigen ada 2. Dan oksigen ini 2 darab 1 adalah 2. Okey, sudah balance. Yang ni sudah balance. Okey, untuk yang kedua, okey, ini adalah pembakaran tidak lengkap juga. Dia akan dapat karbon monoksida yang beracun dan air. Jadi sebelum dapat persamaan yang seimbang seperti ini, seperti tadi pelajar kena tengok bilangan karbon. Okey, satu-satu asalnya sama. Okey, hidrogen ada 4. Yang ini ada 2. Okey, kenapa letak 4? Okey, jadi asalnya mungkin kita tengok asal sebelum diseimbangkan. Okay, kita ada CH4 tambah dengan O2. Okay, pelajar akan dapat karbon monoksida. Okay, maafkan cikgu tulis semula. Okey, kita dapat karbon monoksida dan air. Okey, kita pergi satu persatu dulu pelajar. Okey. Nanti bagaimana dapat persamaan macam ni. Okey, so yang ni kita ada 1. Yang ni pun 1. Sepatutnya dah balance. Okey, sebelum kita letak apa-apa. Okey, hidrogen ada 4. Nampak tak? Okey, sini ada 2. Okey, letak dulu 2 pelajar. Tak apa, kita letak dulu. Nanti boleh padam jika ada perubahan. So, hidrogen dah balance. Okey, tetapi untuk oksigen, boleh dilihat di sini. Ada berapa? 2. Okey, sini ada 1 tambah dengan 2. Okey, so di sini kita ada 3 pelajar. 2, 1, 2. Okey, bagaimana nak seimbangkan? Okey, jadi apa yang boleh kita buat adalah kita mesti darabkan yang tidak genap, iaitu yang 1 ni.
Jadi nak genapkan, darab dengan 2 dulu sebelum kita samakan yang sebelah sini. Kita ada 2 oksigen, sini 1 tambah 2. Jadi nak seimbangkan, kita tengok yang ganjil dahulu. Yang ni 1 So kita letak 2 lah supaya dia jadi genap. Darabkan dengan 2 tadi. So bila darab dengan 2, secara automatiknya oksigen akan jadi 2 tambah 2 tadi. Yang ni 2. So 4. Akan dapat 4 sebelah kanan. Tetapi yang di sebelah sini pula, berapa pelajar akan dapat? Pelajar akan dapat 2. Bagaimana nak seimbangkan? Jadi di sini pelajar perlu letakkan berapa? 2 di depan. Supaya dapat 4. Kemudian, dah balance kan oksigen. Tadi ingat lagi tak kita letak 2 kat depan karbon? Karbon akan jadi berapa? Karbon akan jadi 4. Dia kena ubah-ubah belajar. Lepas kita letakkan, kita tengok balik. So di sini ada 2. Jadi 4 karbon. So letak 2 di depan karbon. Dan bila letak 2 depan karbon, hidrogen juga akan jadi berubah. Jadi 8. Jadi asal tadi kita letak 2. Jadi kena jadikan dia 8. So letaklah 4 di depan hidrogen. Bila letak 4 depan hidrogen, dia akan berubah-ubah belajar. Jadi kita akan tengok, total jumlah di sini adalah untuk oksigen sebelah kanan adalah 2 darab dengan, tambah dengan 4. So akan jadi 6 oksigen. 6 oksigen. Tetapi sebelah sini masih lagi 4. Bagaimana kita nak buat dia jadi 6? So mestilah 3 darab dengan 2. So dapatlah hasil seperti ini. So maknanya pelajar kena tukarkan atau seimbangkan sampailah bilangan atom karbon, hidrogen dan oksigen adalah seimbang. Maknanya bila kita ubah, yang lain akan turut serta bertukar. Jadi kita akan ubah lagi sampailah seimbang jadi seperti ini. Pelajar. Cikgu harap pelajar boleh jelas dengan bagaimana persamaan ini dapat kita tuliskan. Untuk pengetahuan, ini adalah dalam buku teks. Kandungan utama gas asli adalah metana. Jadi gas asli ni dapat daripada, terhasil juga daripada bahan buangan organik. Tanpa kehadiran oksigen. Jadi disebabkan itulah metana ni sebenarnya mudah terbakar. Dan dia akan menyebabkan kebakaran terutamanya di tempat pembuangan sampah ataupun di tempat seperti paya gambut. Untuk seterusnya, cuba pelajar lihat latihan 19, modul. Ini adalah untuk kita tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran antara alkana dengan oksigen yang berlebihan. Bila ada perkataan berlebihan di sini, bermaksud pembakaran tu adalah lengkap pelajar. Jadi pembakaran yang lengkap mestilah hasilnya tadi cikgu dah bagi tahu. Untuk pembakaran lengkap mesti dapat apa? Kita akan dapat oksigen dan juga karbon dioksida. Maafkan cikgu. Kita akan dapat gas karbon dioksida dan juga air. Ini dia punya hasil kalau pembakaran adalah lengkap. Jadi yang pertama, pembakaran etana. Di sini kena ingat semula lah formula untuk alkana. Etana adalah 2. So maknanya C2H6. Ini alkana. Untuk butana adalah 4. Jadi pelajar kena buat C4. H2N tambah 2. Jadi kita akan dapat berapa? N adalah 4. N adalah berapa? So 2 darab 4 adalah 8, tambah 2 adalah 10. Untuk propana 3, C3. H berapa? 3 darab 2, 6, tambah 2 adalah 8. Seterusnya heksana. Heksana ni adalah C6. Masukkan dalam formula AM. Tadi alkana adalah CN. H2N tambah 2. Gantikan N dengan 6 lah. Jadi pelajar akan dapat C6H 12 tambah 2 iaitu C6H14. Penting di sini untuk kita tahu tulis formula untuk alkana. Kemudian kita tambahkan dengan oksigen. Kita akan dapat hasilnya adalah karbon dioksida dan juga air.
Okay, jadi macam tadi pelajar, cikgu minta pelajar cuba seimbangkan persamaan ini. Dan semestinya kita tahu hasilnya mestilah karbon dioksida dan juga air. Okay, mari kita lihat yang pertama sekali. Okay, apa jawapan untuk yang pertama? Okay, ini adalah jawapan untuk yang pertama lah. Okay, di mana untuk oksigen ni boleh ditulis kita samakan ataupun kita seimbangkan untuk oksigen boleh ditulis menggunakan pecahan. Okay, pecahan. Okay, contohnya di sini ada C2. Kita letakkan, sini ada 1C, kita akan letak 2. Jadi karbon dah seimbang. Seterusnya H ada 6. Okay, di sini asal ada 2, kita letak 3 di depan. So hidrogen akan jadi 6. Dan akhir sekali barulah kita tengok oksigen. Kita tengok sebelah kanan dulu. Okay, 2 darab 2 ada 4. Okay, sini 4 oksigen. Manakala di sini adalah 3. Darab dengan 1 adalah 3. Jadi bila dapat nombor yang macam ni lebih besar daripada metana tadi pelajar, jumlah oksigen adalah 7. Okay, jadi dia adalah bukan nombor genap. Jadi pelajar dibolehkan untuk tulis di depan oksigen dalam bentuk pecahan. Okay, iaitu kita akan tuliskan 7/2. Di mana 2 ni sebenarnya nanti boleh dihapuskan sebab darab dengan 2 kan. Okay, 7/2 darab 2. So 2 akan hapus. So tinggal 7 oksigen. So tulis dalam bentuk pecahan. Okay, begitu juga dengan yang kedua. Kita lihat. Okay, butana. Okay, nampaknya pelajar 4. Okay, kita letak 4 di depan. Hidrogen ada 10. Asal ada 2, kita letak 5 di depan. So, dah balance untuk karbon dan hidrogen. Seterusnya, kita akan kira untuk oksigen dulu sebelah kanan. So, ni 8. 4 darab 2, 8. Okay. Kemudian, yang ini pula adalah 5 darab 1 adalah 5. Total oksigen sebelah kanan adalah berapa pelajar? 4 darab 2, 8. Tambah 5 adalah 13. Okay. Betul? Okay, 8 tambah 5 adalah 13. So, di sini sepatutnya yang betul adalah 13. 13/2. Pecahannya adalah 13/2. Boleh jelas pelajar? Harap pelajar boleh faham bagaimana persamaan kimia ini kita dapat seimbangkan. Jadi seterusnya, kita pergi seterusnya. Ini betulkan ini adalah 13. Bukannya 9 tetapi 13. Seterusnya kita lihat kepada propana. Untuk propana, kita ada C3H8 tadi kan. So 3 karbon letak 3 di depan dapat 3. Dah balance. Hidrogen adalah 8. Hidrogen asal ada 2, kita kena letak 4 di depan barulah dia balance dapat 8. Seterusnya, kita akan lihat kepada bilangan ataupun jumlah oksigen. So, sini adalah 3 darab dengan 2 ada 6. Tambah dengan di sini kita ada berapa? 4 darab dengan 1. So, dapat 4. So, jumlah sebelah kanan oksigen adalah 10. Jadi, kita boleh, bila genap tak ada masalah pelajar. Kita boleh letak 5 di depan oksigen. 5 darab 2 adalah 10. Jadi, dah balance di sini. Persamaan yang C ni dah balance. Seterusnya. Kita betulkan balik. Seterusnya, untuk heksana. Kita lihat. Heksana 6 so, C ada 6. Karbon ada 6. So, letak 6 depan karbon. Hidrogen ada 14. Kita darabkan dengan 7 lah. Dapat 14. Dah balance. Untuk oksigen tadi, darabkan. Ni 6 darab 2 adalah 12. Tambah dengan 7. 12 tambah dengan 7 berapa? Adalah 19. So, letak 19/2 di depan oksigen. Untuk kita seimbangkan persamaan ini. Jadi, cikgu harap pelajar boleh jelas dan faham di mana untuk persamaan tindak balas pembakaran, kita boleh letakkan pecahan untuk seimbangkan oksigen. Untuk soalan nombor 21, ini diberikan alkana pelajar. Alkana. Apa nama alkana ini? R. Kita ada C3. Ingat, kalau 3 adalah prop. Propana.
Okey, propana melalui tindak balas 1, okey, membentuk gas air dan air. Okey, tadi di sini, okey, bila dia kata gas air dan air ni, kita anggap persamaan ini adalah persamaan tindak balas pembakaran yang lengkap. Jadi, sebenarnya, okey, ini adalah nama, dia nak nama So, propana. Okey, tuliskan persamaan kimia. Tadi kita tahu propana ni adalah C3H8. Tambahkan dengan oksigen akan dapat karbon dioksida dan air. Okey, macam tadilah, okey, pelajar seimbangkan, okey, seimbangkan bilangan karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, dapat persamaan seperti ini. Okey, dan dia tanya apa nama gas air. Okey, jawapan dia gas karbon dioksida dan nama tindak balas tadi apa? Tindak balas pembakaran. Okey, seterusnya pelajar, cikgu akan terangkan tindak balas penukar gantian. Okey, apa itu tindak balas penukar gantian? Okey, ini untuk menunjukkan sifat kimia untuk alkana. Okey, tindak balas penukar gantian ni maksud dia kita akan tukar ganti. Okey, tukar ganti. Di mana untuk tindak balas penukar gantian adalah sebenarnya tindak balas antara alkana dengan halogen. Okey, halogen di sini contoh adalah klorin pelajar. Okey, klorin dan juga bromin. Okey, dengan syarat mestilah ada kehadiran sinaran cahaya matahari ataupun kita kata sinaran UV, ultra ungu atau ultraviolet. So, ini adalah sebenarnya mangkin untuk tindak balas ini. Okey, kita ada mangkin. Okay, untuk tindak balas penukar gantian mesti ada, syarat dia mesti ada kehadiran mangkin iaitu UV ataupun sinaran ultraviolet atau ultra ungu. Okay, jadi persamaan alkana, okay, kita anggapkan X2 ni sebagai klorin atau bromin lah iaitu halogen. Jadi apa yang berlaku? Okay, nanti pelajar akan dapat persamaan seperti ini. Hasilnya adalah CnH2n tambah 1, di mana hidrogen akan berkurang sebanyak 1 dan yang ganti adalah X. 1X akan berada di sini dan hasil lain adalah H tadi akan bergabung dengan X satu lagi, so pelajar akan dapat HX. Jadi sebenarnya alkana dan klorin ni bertindak balas menghasilkan haloalkana kita kata. Okey, haloalkana. Jadi di sini kalau kata guna klorin, jadi pelajar akan dapat kloroalkana. Okey, alkana tu mengikut apalah dia punya nama dia. Okey, jadi kenapa perlunya cahaya matahari atau UV tadi? Okey, jadi UV ni diperlukan kita nak putuskan ikatan kovalen tadi. Okey, dalam molekul halogen. Okey, nak putuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen seperti klorin. Klorin ni kita nak pecahkan sebab dia asal dia adalah macam ni. Jadi kita nak putuskan ini, jadi perlu cahaya matahari ataupun UV tadi pelajar sebagai mangkin. Nak pecahkan menjadi atom lah, dia akan pecah menjadi atom klorin. Jadi tindak balas penukar gantian ni berlaku apabila setiap atom hidrogen, okay, hidrogen ni pelajar, dalam molekul alkana, kita akan gantikan satu demi satu. Maknanya semua akhirnya akan digantikan dengan atom halogen. Sehingga semua atom halogen digantikan. Okay, contoh, cikgu ada metana, kita ada CH4. Okay, CH4. Okay, kita tahu bahawa dia ada 4 hidrogen. Jadi, bila bertindak dengan klorin, okay, jadi UV tadi, ingat kita ada UV tadi, dia akan putuskan, okay, putuskan ikatan untuk halogen tadi, untuk hasilkan klorin. Jadi klorin ini akan tukar tempat dengan hidrogen belajar satu persatu. Okey, maknanya kalau ada 4 hidrogen, kita akan dapat 4 peringkat lah, 4 kali penukar gantian. Di mana hasil pertama kita akan dapat, inilah hidrogen tukar tempat dengan klorin. So pelajar akan dapat, di sini kita akan lihat ini contohnya. Okey, metana tadi bertindak balas dengan klorin. Okey, so apa yang berlaku? Okey, kita lihat bagaimana dia ditukarkan satu persatu. Okey, menjalani 4 peringkat. Kenapa 4? Sebab ada 4 hidrogen untuk metana.
Jadi peringkat yang pertama, kita ada metana dengan klorin. Okay, dengan kehadiran UV tadi, klorin ini akan menukar tempat. Dia akan combine. Yang ni dulu akan combine. Jadi kehilangan hidrogen ini digantikan dengan klorin yang balance. Okay, pelajar akan dapat klorin di sini. Satu klorin akan combine pada lengan metana tadi. Asal ada 4, satu dah tukar dengan klorin. Okey, pergi mana hidrogen tadi? Hidrogen yang satu tadi akan combine dengan klorin satu lagi, membentuk HCl. Ini adalah peringkat yang pertama. Jadi hasilnya kita namakan dia sebagai, sebab ada satu klorin, itu klorometana. Okay, metana adalah nama asal untuk alkana. Kita tak ubah. Kita hanya akan lihat berapa klorin yang telah ditukar ganti. Okay, peringkat satu klorin dah tukar tempat. So, kita akan dapat klorometana. Peringkat 2, okay, dia akan berterusan pelajar sehingga semua hidrogen dalam metana ini ditukarkan dengan klorin. Jadi, yang kedua pun sama. Jadi, klorin akan combine dengan hidrogen. Jadi, tukar tempat. Klorin satu lagi akan pergi ke hidrogen. So, akan dah dapat asal tadi ni yang daripada peringkat 1 ni tadi, klorometana tadi. Akan tambah lagi dengan klorin. Okay, membentuk, kali ni ada 2 klorin. Kita akan dapat diklorometana. Okay, di bermaksud 2 lah. Okay, di 2 kloro. Kloro tu klorin Dikloro adalah 2 klorin. And then belakang kita letak perkataan metana. Dan hasil sampingan adalah HCl lah. Okay, peringkat ketiga. Hasil yang dikloro tadi. Kita bawa. Okay. Dia akan bertindak dengan klorin lagi. Jadi, sama macam tadi. Okay, klorin akan ambil tempat hidrogen yang ketiga. Okay, yang ni kita boleh nampak ni akan bertindak balas. Jadi, kita akan dapat 3 klorin. 3 klorin, satu lagi hidrogen dan HCl. Jadi, bila 3 klorin, kita namakan sebagai tri. Tri, and then tulis kloro. Dan belakangnya adalah metana. Okey, belakangnya adalah metana. Dan akhir sekali, hasil tadi iaitu triklorometana tadi yang ada 3 klorin, okey, akan meneruskan tindak balasnya dengan klorin di bawah UV matahari, dan hidrogen yang keempat ni akan ditukar tempatkan atau ditukar gantikan dengan klorin. Pelajar akan dapat keempat-empat hidrogen metana tadi dah tukar dengan 4 klorin. Jadi apa nama hasil ini? Okay, hasil ini adalah, bila 4 kita kata tetra. Tetra, and then sebab dia klorin, so kita akan dapat tetrakloro, dan belakang tuliskan metana. Okey pelajar, cikgu harap pelajar boleh jelas di sini. Di mana pada akhir sekali kita akan dapat 4 hidrogen akan ditukar gantikan hidrogen tadi dengan semuanya akan dapat klorin. So kalau ada 4 hidrogen, 4 lah klorin yang akan ditukarkan. Okay, cuba kita tengok latihan untuk modul latihan 22. Okay, lengkapkan persamaan kimia dan formula struktur. Okay, ini sama seperti tadi. Sama je sahaja. Cumanya tadi kita tengok lebih detail. Yang ni dia nak formula struktur je untuk hasil utama lah. Iaitu yang pertama tadi, contoh tadi metana dengan klorin. Okey, jadi peringkat pertama, kita akan tukarkan 1 klorin. So, akan dapat 1 klorin. Nama dia adalah klorometana. CH3 lah, 1 klorin dah tak, 1 hidrogen dah tukar tempat dengan klorin. Okey, dan hasil sampingan adalah HCl lah. Jadi, ini formula dia lah untuk klorometana. Okey, yang kedua, kita akan dapat, tadi kita bawa CH3 ni ke bawah. CH3Cl. Tindak balas lagi dengan klorin. Jadi hidrogen akan berkurang lagi 1 untuk ditempatkan dengan 2 klorin. Sekarang dah 2. Daripada 1 tadi tambah lagi 1 akan dapat 2. Jadi hidrogen akan tinggal 2. Jadi formulanya struktur akan dapat macam ini. 2 klorin. Nampak tak? Seterusnya. Yang ni akan dibawa ke bawah untuk peringkat yang ketiga. Tambah lagi klorin. Kita akan dapat 3 klorin. CHCl3. Hidrogen dah tinggal 1. Dan nama dia adalah triklorometana.
Dan hasilnya formula struktur lukiskanlah ada 3 klorin pelajar. Okey, dan ini bawa lagi turun bawah peringkat 4. Dan akhir sekali hidrogen yang keempat tadi akan ditukarkan semuanya dengan klorin. Okey, dah ada TCl ada 4. Dan nama dia adalah tetraklorometana. Okey, ini dia punya hasil yang terakhir sekali. Okey. Jadi cikgu harap pelajar boleh jelas dan faham bagaimana nak tuliskan persamaan kimia dan bagaimana nak lukiskan formula struktur untuk bahan utama ataupun hasil utama yang kita dapat. Okey, dan soalan yang terakhir untuk modul iaitu soalan 23. Okey, kita ada sebatian C2H6. Okey, C2H6 ni apa? C2 adalah add So etana lah. Kita ada etana bertindak balas dengan bromin Buat bromin adalah Br2 dengan kehadiran UV di sini, UV ataupun cahaya matahari. So di sini dia akan bagi tahu dapat 2 sebatian iaitu C2H5Br. Okay, ini untuk peringkat 1 lah. Okay, peringkat pertama di mana 1 je bromin ditukar ganti dengan hidrogen. Okay, dapat hasil sampingan hidrogen bromida. Jadi apa nama tindak balas ini tadi? Namanya adalah tindak balas penukar gantian. Jadi siri homolog. Okay, apakah siri homolog? Okay, ini adalah alkana. Okay, dan akhir sekali pemerhatian, kita tahu bahawa wap bromin adalah berwarna perang. Warna perang wap bromin. Okay, dia akan jadi warna apa? Tidak berwarna lah. Okay, dia akan menjadi tidak berwarna. Itu adalah pemerhatian untuk tindak balas penukar gantian. Okay, jadi pelajar, cikgu harap pelajar boleh jelas dan faham tentang penerangan tadi dan cuba jawab latihan aktiviti 2H di dalam buku latihan dan hantar kepada cikgu untuk sematkan. Okay, sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang.